Jadi ini adalah contoh pertama untuk kita tengok antara mana satu ion yang lebih sesuai. Kalau kita gunakan, kalau kat sini kita tengok elektrolisis larutan natrium sulfat. Okey, elektrolisis larutan natrium sulfat. Larutan natrium sulfat itu adalah elektrolit. So, larutan natrium sulfat ini bila kita lakukan proses elektrolisis, dia akan membebaskan ion-ion. Okey, dia ada ion natrium, dia ada ion sulfat, dia ada ion hidrogen dan juga dia ada ion hidroksida. Mana ion hidrogen dan hidroksida? Dia datang daripada air juga sebab dia adalah larutan. Jadi maksudnya ion tu bukan setakat natrium dengan sulfat saja, tapi dia ada juga ion hidrogen dan juga ion hidroksida. So, dekat sini kita dah tengok daripada larutan natrium sulfat, dia dipecahkan kepada ion-ion yang lebih kecil, iaitu ion natrium, ion sulfat, ion hidrogen dan juga ion hidroksida. So, kita tengok yang pertama. Kalau kita tengok sini, kalau yang B itu adalah katod. Katod itu adalah rod negatif, elektrod negatif. Maksudnya dia hanya menarik ion-ion yang bersifat positif ataupun anion. Ion-ion yang bersifat positif ni, contoh dekat sini yang ada dekat dalam larutan natrium sulfat adalah ion natrium dan juga ion hidrogen. Sebab ion natrium dan juga ion hidrogen ni dia bersifat positif. Jadi ion hidrogen dia kata dia pilih untuk dinahcaskan kerana ion hidrogen adalah lebih kurang elektropositif berbanding dengan ion natrium. Kalau kamu tengok dekat bawah ni dekat rajah 6.7, kita tengok ion natrium dengan ion hidrogen. Siapa yang lagi bawah? Ion hidrogen kan lagi bawah. Jadi ion hidrogen terhasil pada katod. Jadi bila ion hidrogen akan tertarik kepada katod dengan lebih banyak, jadi hidrogen tu di akhir dia akan berubah menjadi gas hidrogen. Macam mana kita nak tahu dia adalah gas hidrogen? Kita kumpul menggunakan tabung uji. Lepas tu kita buat ujian kayu uji menyala dan menghasilkan bunyi pop. Okey, lepas tu kita tengok pula apa pula yang terhasil di anod. Anod adalah elektrod positif. Disebabkan dia positif, jadi ion yang P dekat anod adalah negatif. Contoh ion-ion yang negatif yang ada dalam larutan natrium sulfat adalah apa dia? Ion sulfat dan juga ion hidroksida. Ion sulfat dengan ion hidroksida ni dia bersifat negatif. Okey, jadi ion-ion negatif ini, iaitu sulfat dan hidrogen ni, dia akan tertarik pergi ke anod. Cuma antara ion sulfat dengan ion hidroksida, siapa yang lebih baik tertarik dan yang akan dinahcaskan? Kalau kita tengok lagi dekat rajah 6.7, ion hidroksida dengan sulfida. Sulfida nombor 2 dan hidroksida adalah yang paling bawah sekali. Maka ion yang akan tertarik dengan lebih baik ataupun ion yang akan dinahcaskan lebih baik adalah ion hidroksida. Kerana apa? Kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding dengan ion sulfat. Jadi bila ion hidroksida tertarik dekat anod, okey, hidrogen tu dibebaskan, dia ambil oksigen saja dan di anod gas oksigen akan terhasil. Macam mana kita nak kumpul gas oksigen? Kita letak tabung uji, buih akan naik ke atas tabung uji sampailah tabung uji yang tadi yang ada ayak tu, semua ayaknya dah keluarkan, dan kat dalam tabung uji tu hanya ada gas oksigen. Macam mana kita nak test gas oksigen? Kita test gas oksigen dengan cara kita guna kayu uji. Kayu uji apa? Kayu uji berbara. Jadi bila kita bubuh situ kayu uji berbara, dia akan menyala. Itu menunjukkan dia adalah gas oksigen. Jadi dekat sini bolehlah kita tahu kalau dalam proses elektrolisis untuk natrium sulfat, yang
ion yang akan tertarik ke katod adalah ion hidrogen, dan ion yang akan tertarik ke anod adalah ion hidroksida. Dan hasil dia di katod, dia akan menghasilkan gas hidrogen dan dia akan menghasilkan gas oksigen pada anod. Sebab apa? Sebabnya dia punya kedudukan adalah yang paling bawah sekali dan yang paling mudah sekali untuk dinyahcaskan.